Seperti kebanyakan mata wang lain, ringgit melemah berbanding dolar Amerika Syarikat sebanyak 7.6% sejak Februari tahun ini. Dalam tempoh yang sama, nilai mata wang utama seperti dolar Singapura, yen Jepun dan yuan China telah menyusut masing-masing sebanyak 0.85%, 6.4% dan 6% berbanding dolar Amerika. Pada ketika negara mencari penyelesaian, adakah situasi ini wujudkan satu nilai positif dan peluang yang boleh mengurangkan impaknya? Ringgit dan peluang sektor pelancongan ini yang akan kami bincangkan dalam Bis Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya, Faiz Syairah Nizam untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia Selasa 18 Julai 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Kelulusan keahlian perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik CPTPP baharu mestilah berdasarkan konsensus. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata ini adalah salah satu daripada dua kriteria kelulusan yang dipersetujui yang ditetapkan oleh negara anggota CPTPP. Kita ada 6 new countries yang minta untuk masuk dalam CPTPP. Kita tak bincang secara mendalam mana satu yang kita akan lihat dahulu. Tapi apa yang kita setuju ada dua. Pertamanya, apa-apa keputusan mestilah keputusan konsensus di mana ke-12 negara mesti setuju. Yang keduanya, kerana standard CPTPP ini tinggi, we call it gold standard. Jadi semua siapa-siapa yang nak join part of the CPTPP ini mesti memenuhi syarat-syarat ataupun apa yang telah dipersetujui sekarang oleh ke-12 negara ini. 6 negara tersebut ialah China, Taiwan, Ukraine, Ecuador, Costa Rica dan Uruguay. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan saham semasa yang disediakan PNB Investment. Kita harus memanfaatkan supaya berlaku lonjakan kerana tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun melawat Malaysia dengan sasaran ketibaan 23.5 juta pelancong antarabangsa dan unjuran pendapatan sehingga 76.8 bilion ringgit. Untuk ini, promosi 250 juta ringgit untuk maksud tersebut. Dana geran padanan yang akan bekerjasama dengan industri pelancongan dan kebudayaan. Ilmu pengurusan hutang. Okey, bagaimana kita nak urus hutang dengan baik. Contohnya, saya ambil contoh sebagai contoh kad kredit. Kalau kita buka credit card statement, yang akan tertera dekat situ adalah minimum payment. Kita ni iman tak berapa kuat sangat. Last sekali cenderung untuk bayar ikut minimum payment.
kalaulah 5,000 penggunaan kita dan kita bayar ikut apa yang bank tentukan RM500, kita memerlukan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk melangsaikan hutang 5,000 itu. Jadi ini membimbangkan sebab ramai orang mungkin tak tahu tentang ilmu ni, menyebabkan dia bayar as apa yang dicadangkan oleh pihak bank. Dan sebenarnya ada juga strategi-strategi, contohnya bagaimana untuk kita mencapai bebas hutang dengan lebih pantas. Kita sebenarnya boleh bayar ekstra ke atas pinjaman-pinjaman kita. Teruskan masuk ke dalam akaun pembiayaan, bukannya letak kat dalam akaun biasa dan bank akan ambil SI, standing instruction, cukup-cukup untuk installment. Ini akan membuatkan pinjaman kita langsai lambat mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam kontrak bank. Bank Negara Malaysia BNM sedang mencari penyelesaian yang sesuai untuk mengukuhkan kembali nilai ringgit yang kini melemah. Bagaimanapun, di sebalik senario ringgit lemah, jelas timbalan Menteri Keuangan, ia sebenarnya boleh membantu menggalakkan sektor ekspor dan pelancongan negara. Ringgit dan peluang sektor pelancongan, bersama saya di studio Encik Yuzaidi Yudanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA. Assalamualaikum Encik Yuzaidi. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih kerana jumpa saya. Kita berbicara mengenai sektor pelancongan. Kalau dulunya kita lebih terarah kepada bagaimana sektor ini boleh terus mampan pasca COVID-19, tapi kini pula ada satu isu global di mana ringgit melemah dan ini memberi kesan bukan sahaja kepada sektor pelancongan, juga kepada sektor atau segmen-segmen ekonomi lain. Kalau kita nak berbicara mengenai kesan negatif, apa pula yang dirasakan kesan negatif terhadap sektor pelancongan kalau kita nak tahu dengan isu kelemahan ringgit Malaysia? Jadi saya kira nilai mata wang satu negara tu kan amat penting. Ini akan mengakibatkan satu dipanggil satu dynamic shift di pasaran tertentu. Contohnya nilai mata wang ringgit yang agak lemah berbanding dengan mata wang negara antarabangsa ya. Ini tidak akan menggalakkan rakyat kita melancong ke luar negara. Jadi sebabnya bila rakyat Malaysia pergi melancong luar negara, mereka kena membayar beli mata wang yang utamalah. Jadi mereka rasa ini mahal ni kan. Jadi mereka kemungkinan besar mereka akan berbelanja duit mereka di pasaran domestik. Tetapi apabila kita mensasarkan pasaran antarabangsa, menggalakkan pelancong-pelancong antarabangsa datang sini, itu lain cerita. Itu kita fikirkan pelancong-pelancong antarabangsa tu kita datang sini berbaloi dengan ringgit dengan nilai yang mata wang mereka agak tinggi berbanding dengan di sini. Jadi mereka rasakan this is the best value destination in the world. Jadi kita kena galaklah pelancong-pelancong antarabangsa. Tapi ini adalah pro and cons. Jadi saya haraplah lebih ramai lagi, lebih banyak lagi travel agency pelancongan menggalakkan pelancong datang ke Malaysia dari kita membawa rakyat kita melancong ke luar negara. Okey, kalau kita nak faham dari segi ia mengambil kira prestasi ringgit ketika ini, seperti yang dijelaskan Timbalan Menteri Keuangan, ada sudut pandang positif yang perlu kita faham bahawa kelemahan ringgit ini memberi peluang kepada sektor pelancongan. Dan ketika ini yang dilihat Encik Yuzaidis, bagaimana peluang ini perlu diambil pemegang taruh, mereka pemain industri, peluang-peluang yang ada, dan kalau kita nak faham bagaimana positif ni dilihat dan dipraktikkan oleh MITA. Bagi saya kita galakkan pelancong dari luar ke atas ini, ini adalah tugas utama kita semua, daripada terutama sekali agensi-agensi pelancongan. Prestasi ringgit ni dia bergantung pada demand dan supply. Jadi kalau katakanlah bila pelancong datang sini belanja yang besar sini, maka demand of ringgit itu akan tinggi. Bila demand of ringgit tinggi, maka kita punya nilai mata wang kita akan meningkat, dengan prestasi kita akan meningkat. Itu kita punya formula dan itu kita punya strategi. Jadi harap kita sangat-sangat mementingkan macam mana kita nak dapatkan galakkan lebih ramai lagi pelancong luar negara datang sini. Perlukan promosi. Promosi itu penting. Jadi kita lihat negara-negara luar yang terjejas dengan mata wang. Contoh negara Turki. Negara Turki itu dulu memang agak terjejas berbanding dengan nilai mata wang. Jadi
Jadi mereka menekankan promosi. Mereka telah berbelanja lebih kurang 180 juta US dollar untuk mempromosikan. Maka dengan itulah ramailah rakyat Malaysia pergi melancong ke negara Turki. Kita tengok dekat Instagram, kita tengok TikTok, macam-macam semua makcik-makcik, pakcik-pakcik datang pergi ke Turki untuk belanja dan melancong ke negara Turki. Jadi maksudnya promosi itu amat penting. Promosi yang penting. Jadi saya setuju sangat yang berhormat Datuk Ahmad Maslan kata pelancongan adalah satu segmen yang kita patut tengok, lihat dan galakkan lebih ramai pelancong, tetapi kita perlukan promosi. Kalau tak ada promosi, macam mana orang luar nak tahu? Macam mana nak tahu Malaysia ni bagus, Malaysia ni murah, Malaysia ni rasa macam value for added, bukannya murah, value added. Jadi kita perlukan promosi. Promosi itu penting dan saya harap baru-baru ni kerajaan telah menguntukkan 250 juta untuk promosi. Lebih kurang 50 million US dollar berbanding dengan Turki itu 150 million. Jadi agak ni saya haraplah kerajaan pentingkan kalau boleh tahun ini untuk bajet ini untuk promosi khas untuk menggalakkan pelancong daripada luar negara datang sini. Kita nak lihat semula kesan sektor pelancongan pasca COVID-19. Pada ketika itu kita mempromosikan pelancongan domestik yang cukup baik. Pada ketika itu bagaimana rakyat sendiri menyokong pelancongan domestik dan kesannya juga hasilnya kita lihat adakah sokongan atau promosi yang sama perlu dilakukan kerana ketika ini bukan sahaja domestik yang kita harapkan, kita perlukan pelancongan antarabangsa. Bagaimana Jim? Ya, pelancongan antarabangsa amat penting di samping pasaran domestik, di mana United Nations World Tourism Organization mengatakan lebih kurang 960 juta pelancong dunia yang telah melancong ke mana-mana lah tahun lepas. Kita menerima lebih kurang 10 juta. Kita pasaran 960 ni. Banyak ni, ramai ni. Macam mana kita nak sasarkan tu? Jadi dengan adanya satu strategi yang bagus, yang baru, yang impak, kita perlukan impak yang tinggi, mungkin low cost dan impak. Tak semestinya low cost, low impact. Low cost mungkin mempunyai impak yang tinggi. Maka itulah kita bersama-sama dengan pihak kerajaan, pihak kementerian, pihak state government dan juga pihak players bersama-sama untuk kita pentingkan promosi ni untuk pasaran dunia. Dan promosi ni sekarang ni dah berlainan. Saya tak semestinya kita letak billboard. Kita letak berbagai medium sekarang dengan berbagai medium social media dengan all this digital. Perlu fokuskan platform-platform sebegini untuk kita memaksimalkan impak. Kita perlukan impak tinggi tapi mungkin low cost on the budget. Satu ayat yang cantik, low cost, kos yang rendah. Kalau kita nak faham dari kelemahan ringgit membawa juga kepada kekurangan kos-kos dari segi sektor pelancongan, dari segi mungkin tiket penerbangan, mungkin penginapan juga akan lebih murah kalau dibandingkan dengan mata wang lain. Kalau lihat kepada harga, bagaimana Mita memantau kadar-kadar harga dari sudut bagaimana sektor pelancongan itu perlu mampan dan perlu lestari bukan sahaja kepada pelancong luar tetapi juga pelancong domestik. Kita sebagai NGO ni kita tak boleh mantau lah, kita hanya melihat dan tengok, juga cuba memberi nasihat pada stakeholder dan juga pada pemain-pemain industri. Tapi kalau dulu berbanding dengan dulu, selalunya bila komplain pasal teksi lah konon harga tinggi, charge tinggi kan. Saya lihat sekarang ni komplainnya amat sangat kurang, walaupun dia kata ada yang kata mahal, tetapi saya tak nampak komplain mengatakan Malaysia ni mahal. Itu satu asset, satu unique selling proposition lah. Di mana kalau kita tengok lihat TikTok ke tengok apa kan, tidak ada satu pun mengatakan Malaysia ni mahal lah, makanan mahal lah. Saya baru balik daripada Jakarta minggu lepas, saya makan nasi padang macam biasalah, nasi padang kan. Saya terperanjat, harga kos dia tinggi. Kos dia tinggi. Saya tak sangka 3 orang makan dengan RM200. Kos makanan nasi padang. Ini maksudnya walaupun dia Malaysia ni mempunyai nilai ringgit yang agak rendah, tetapi kos makanan, kos asas, makanan asas, kos minyak yang telah dipantau, yang telah diberi subsidi yang tinggi oleh pihak kerajaan, ini membantu. Jadi pihak kerajaan tetap memberi satu subsidi untuk minyak, dan bila minyak tu satu bahan asas yang akan mengakibatkan influence dengan barang-barang lain, jadi makanan tu agak, walaupun kita rasa mahal lah, tapi kalau berbanding dengan negara-negara ASEAN, berbanding dengan negara Arab, dengan tu saya tengok, saya baru balik daripada Dubai, satu nasi biryani $30, $30, dirham. Maksudnya lebih kurang RM45. Satu nasi biryani tu, padahal kita ni RM10, RM20, RM25 pun dapat lagi. Jadi ini patut
untuk kita promote kan. Kalau kita tak promote, orang tak tahu. Jadi kita kena promote kan semua, katakan Malaysia ni value added destination, dan kita harus bukan hanya travel agent je promote, tetapi semua rakyat Malaysia mengatakan harus datang Malaysia mendapatkan nilai yang tinggi untuk mata wang mereka. Okey, pergerakan ringgit lemah memberi maksud atau memberi fahaman bahawa pergerakan atau mungkin nilai-nilai harga itu lebih berbaloi kalau dibandingkan dengan mata wang lain. Pada ketika ini, apa yang saya lihat adalah bagaimana kita nak mempelbagaikan produk pelancongan. Kerana nilai itu sudah rendah, kos itu sudah rendah, dan kepelbagaian pilihan itu bagaimana? Ya, sebenarnya Syaira, pelancong tak semestinya bila murah dia pergi. Dia kena tengok juga apa pengisiannya. Jadi pengisiannya aktiviti. Apa kalau datang melawat Malaysia ni, apa aktiviti dia? Contoh datang malam-malam, datang sini dia tengok lepak-lepak, dia pergi tengok Bukit Bintang, adalah dia punya baskers ke apa. Tapi bila ditanya tempat mana nak ada pertunjukan kebudayaan, kita pun jam. Tak ada, memang tak ada pertunjukan kebudayaan. Jadi kita haruskan galakkan operator-operator ataupun pengiat-pengiat institusi seni ini membuat satu persembahan pertunjukan kebudayaan. Tiap-tiap malam kita ada pertunjukan kebudayaan. Kita tengok negara-negara antarabangsa di Bangkok mempunyai kebudayaan, mempunyai tiap-tiap malam ada kebudayaan tunjuk. Kita tengok kat Phuket, kita tengok kat Bali dengan tarian-tarian sendiri. Tiap-tiap malam memang ada kebudayaan. Tapi di Kuala Lumpur, di mana kita nak tengok, lihat pertunjukan kebudayaan. Itu salah satu. Jadi pengisian itu amat penting. Kita di Malaysia ni kita amat bertuah kerana mempunyai pelbagai-pelbagai produk. Produk bukannya produk sejarah, produk ekoturism, produk makanan. Macam-macam. Truly Asia ni semua jenis segala makan ada di sini, dan kita tengok apa lagi. Banyak yang kita ada. Jadi kita kena convertkan, kita kena translate ni pada pengalaman. Pengalaman. Katakan baru ni saya jumpa seorang couple daripada Amerika mengatakan mereka sangat suka nasi lemak. Dia tak sangka nasi lemak ni satu complete meal. Yang complete meal yang mengatakan ini satu yang mereka akan miss bila mereka balik ke Amerika. Jadi macam mana kita nak buat produk makanan ni sebagai satu experience. Mungkin kata kita belajar cara nak masak nasi lemak Malaysia. Ini mungkin kita rasa ni mungkin dia boleh bila balik Amerika dia akan cerita pada kawan-kawan dia, dan ini adalah satu words of mouth of promotion yang kita kata tadi, low cost high impact. Itu yang tapi kita perlu. Tapi pengisian yang cantik. Pengisian. Jadi kita perlukan banyak pengisian di Malaysia. Kita mempunyai banyak di depan mata kita. Durian lah dengan makanan, dengan jenis berbasikal. Itu ada satu pengisian yang boleh kita lakukan, tetapi kena ada operator lah. Kena ada pemain, kena pengiat. Jadi pihak-pihak kementerian, pihak-pihak tempatan perlu memberi kesenangan untuk memberi lesson kepada mereka, untuk beri tempat untuk mereka menjual souvenir, mereka menjual kebudayaan show ke. Itu adalah satu-satu yang mana kita perlu buat pengisian. Kalau tak ada pengisian, datang sini kalau harga murah pun tak akan datang sini balik semula. Jadi itulah kita harapan kita. Satu yang cantik bila kata pengisian yang cantik, kita perlu dari segi pelesenan yang lebih mudah kepada pemain industri. Kalau dilihat Encik Yuzaidi, dari segi bagaimana pekerja atau mungkin sektor PMKS ini mampu bertahan, dan bagaimana kerajaan boleh memudah cara mereka untuk mereka kekal dalam industri pelancongan. Jadi industri pelancongan ni bukan hak satu pihak saja. Bukan hak untuk hotel, bukan hak untuk travel agent saja. Dia hak untuk rakyat Malaysia, untuk negara. Jadi seharusnya bila pelancong datang sini, semua orang kena dapat manfaat. Bukan seorang saja, semua orang dapat manfaat. Dia beli goreng pisang, makcik goreng pisang tu dapat manfaat. Jadi ini patut kita luaskan. Tapi nak luaskan ni, kita tak maulah kerja awak-awak, saya. Jadi kita kena satu pasukan di mana kita di bawah di bawah kerajaan Malaysia ni mempunyai kementerian desa. Kita mempunyai agensi-agensi yang bagus, MARA, RISDA, dan agriculture, kementerian agriculture. Kita harus satukan di bawah kementerian, di bawah industri pelancongan untuk kita tengok macam mana kita nak promote. Kata datang sini, kata getah satu komoditi yang penting untuk Malaysia. Tapi nak mana nak kita nak tengok pokok getah kat Kuala Lumpur ni. Mana kita nak cuba. Jadi ini satu yang saya rasa elok-eloknya kita perlu satu task force untuk kita tengok bagaimana pihak kementerian yang ada mempunyai aset-aset tertentu, mempunyai ladang-ladang tertentu, kita boleh dapat akses untuk kita bawa pelancong datang situ merasai pengalaman, dan ini akan mempunyai galakan lebih ramai lagi pelancong datang ke sini. Ada nilai tambah pelancong nilai ke Malaysia. Tambahnya, Kalau dari segi memudah cara pelancong asing ke Malaysia, kalau kita faham
kalau dahulunya kita menghadkan pelancong asing disebabkan oleh keselamatan, disebabkan oleh isu-isu kesihatan negara. Tapi melihat kepada perkembangan global bahawa pasca COVID-19 itu sudah beralih kepada bagaimana negara perlu membangun. Kalau kita letak tepi dari segi limitasi dan sebagainya, memudah cara visa, memudah cara pelancong asing. Bagaimana Mita lihat perkara ini? Ya, apabila kita dalam satu pasukan, senang sikitlah. Saya bercakap dengan ini orang ni, bercakap orang ni. Tapi kalau kita orang, kita tim lain, you tim lain, dah cerita lain dah. Okay. Jadi satu pasukan penting sangat, ya. Kita kena satu objektif. Katakan tahun ini kita nak capai 16 juta pelancong. Kita nak capai 49 bilion untuk tourist receipt. Semua kena ada satu impian dah, satu objektif. Bagaimana? Bagi pihak kata immigration, dia perlukan tengok cara macam mana memantau. Mungkin mereka merasakan ada juga yang pelancong-pelancong yang overstay ataupun hilang. Mereka kena tengok lihat juga, tapi janganlah penalize semua orang yang datang sini untuk mengatakan ini semua ni nak kerja kan. Jadi kita perlukan satu mekanisme supaya semua orang kata ini kita nak pelancong yang berkualiti datang sini. Jadi pelancong yang berkualiti sini, kita pilihlah pelancong yang berkualiti di sana. Macam mana nak pantau tu? Melalui travel agent. Travel agent dia tahu ada program-program ni, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari empat, kita tahu program tu. Bila balik sampai habis program, dia akan balik. Terutama pada negara India, daripada negara China, mereka kita mempunyai program-program tertentu. Jadi tak semestinya tidak ada satu kes pun yang mengatakan pelancong ni hilang. Tidak satu kes pun pelancong yang akan overstay kalau melalui travel agent yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan. Jadi kita kena galakkan lebih ramai lagi. Jadi banyak. Jadi tentang visa, kita sekarang ni menghadapi persaingan sengit. Amat sengit ni. Sengit dengan negara Thailand, negara Singapura, negara Indonesia. Ini mereka ni mempunyai satu kemudahan yang besar, yang bagus untuk pelancong. Mereka menyenangkan. Dan juga negara Saudi Arabia. Saudi Arabia sekarang ni nak pergi ke umrah pun tak payah perlu melalui travel agent. Contohnya mereka mengatakan satu DIY yang agak susah bagi kita, tapi sebenarnya itulah yang sedang berlaku. Mereka nak menggalakkan lebih ramai pelancong. Betul. Kepelbagaian pilihan juga. Jadi pilihan. Jadi ini yang harus dilakukan supaya semua pihak tengok lihat bagaimana nak menyenangkan pelancong datang ini, tetapi juga kita kena menjaga keselamatan kita, keselamatan negara. Itu satu impian, satu objektif yang perlu kita lakukan sama-sama. Betul. Satu. Cik Zaidis, kita akan berehat selepas ini untuk kita faham bagaimana perjalanan sektor pelancongan ini dan bagaimana untuk kita mengekalkan keyakinan pelancong ke arah bagaimana sektor pelancongan domestik Malaysia perlu lebih develop, perlu lebih ditingkatkan. Kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Masih berbicara bagaimana prestasi ringgit dan peluang sektor pelancongan domestik Malaysia. Kita masih bersama dengan Encik Yuzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia, MITA. Pada awal perbincangan kita berbicara bagaimana teknikalnya sektor pelancongan ini terkait atau terkesan disebabkan oleh kelemahan ringgit. Pada ketika ini untuk kita lihat bagaimana sektor ini perlu lebih mampan, ada persoalan berkaitan dengan bagaimana pula kalau kita nak letakkan sektor pelancongan ini untuk kita menambah keyakinan pelancong asing ke Malaysia, kerana kita faham selain daripada produk yang kita ada, kita juga ada satu currency yang cukup sihat untuk dari segi jual beli dan pasarannya. Bagaimana? Sebenarnya negara Malaysia ni negara aman, negara yang sangat kondusif untuk pelabur-pelabur. Jadi agak malanglah apabila negara pasaran antarabangsa, terutama negara Amerika telah menaikkan interest rate mereka supaya menggalakkan lebih banyak pelabur melabur ke negara Amerika. Tapi kalau ni semua dia punya function, dia punya faktor-faktor je. Malaysia ni adalah satu negara yang bagus untuk pelabur-pelabur. Itu sebab kerajaan sekarang mementingkan pelabur untuk daripada yang amat berhormat
Perdana Menteri telah menekankan betapa baiknya apabila Tesla telah menubuhkan satu. Itu satu indikasi yang mengatakan Malaysia ni satu destinasi pelabur, bukan satu pelabur saja tetapi destinasi pelancongan untuk mereka datang sini berehat, bercuti dan juga mungkin melabur dengan membeli rumah, dengan menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Jadi ini satu persepsi yang patut kita semua beritahu. Jangan kata hanya negatif saja yang beritahu, tetapi kita cari yang positif. Apa yang positif di Malaysia ni? Kita mempunyai pelbagai-bagai kaum, kita mempunyai pelbagai-bagai makanan, kita mempunyai budaya-budaya yang lemah lembut rakyat Malaysia. Dan kalau tengok TikTok saya tengok Malaysia ni, rakyat Malaysia ni sangat casual, tak payah nak pressure sangat pergi sana pergi sini dengan tension, semuanya relax, semuanya enjoy the life. Ini satu point yang patut kita beritahu pada dunia yang katakan datang sini enjoy. Mereka bila melancong nak datang sini nak enjoy, nak tengok lihat. Jangan kita tekankan ini tak boleh, yang orang kata sini ada perusuhan apa. Jadi sebenarnya Malaysia ni satu persepsi itu amat penting untuk kita lakukan. Dan saya haraplah dengan adanya satu pasukan antara kementerian dengan pihak industri, kita boleh lakukan perkara-perkara terutama di promosi dalam persepsi ni. Cik Izadi cakap pasal TikTok, saya teringat TikTok tu free marketing sebenarnya kalau dari segi mereka yang berkongsikan pengalaman mereka. Baik, kalau kita nak faham dalam rancangan Malaysia ke-12 menyatakan sektor atau segmen ekonomi perlu lebih mampan dan lestari. Dari segi untuk kita berbicara bagaimana sektor-sektor ini kalis kepada krisis, apa yang dibicarakan dalam MITA untuk memastikan sektor pelancongan ini kalis krisis? Jadi RMK 12 ni actually satu apa dipanggil rancangan yang sangat perfect lah yang boleh kita lakukan berdasarkan dia selari dengan dasar pelancongan negara di mana kita menambahkan pendapatan negara. Kita melihat bagaimana kerjasama antara sektor awam dengan sektor swasta dan kita tengok bagaimana kita nak empowerkan industry players, bagaimana kita nak memperkasakan masyarakat tempatan. Ini di bawah-bawah United Nations Sustainable Tourism dan harus kita praktiklah. Benda dah ada, rangka dah ada, kita praktikkan. Jadi saya haraplah dengan adanya program atau perancangan yang sistematik, semua terutama sekali negeri semua teruja ni mempromosikan tahun melawat negara-negeri masing-masing. Tahun melawat Melaka, tahun melawat Perak, tapi saya harap kita boleh tambah baik dengan melibatkan industry players datang itu. Datang industry players, bila industry players bersama-sama dengan kerajaan negeri, saya rasa ia akan pergi lebih jauh lagi. Kita janganlah kata setiap pasukan satu pasukan lain, kementerian lain, kerajaan negeri lain. Kita harus. Saya lihat, semalam saya menghadiri acara mesyuarat jawatankuasa pelancongan di mana kerajaan negeri Pahang, kerajaan negeri Pahang di bawah Esko Pahang, Tourism Pahang, dia menekankan kerjasama antara industri players dengan kerajaan negeri supaya maksimalkan. Kita tak boleh kita belanja tetapi tidak disokong oleh pihak industri. Itu amat penting untuk kita lakukan pada 1 tahun ini, 6 tahun ini. Okey, sebelum kita nak habiskan tahun 2023, apa agaknya mungkin program atau perancangan atau mungkin perkara yang dibicarakan dalam MITA untuk meningkatkan atau memudah cara bagaimana sektor pelancongan negara ini sepanjang tahun 2023 ini, Cik Izadis? Jadi kita sebenarnya, saya haraplah pihak kementerian, pihak kerajaan lihat semula peraturan-peraturan yang ada. Kita mempunyai Akta Pelancongan 1992, agak lama masa itu tidak ada platform-platform digital. Sekarang saya difahamkan pihak kementerian telah melihat, tengok apa yang patut dilakukan. Tetapi kita kena cepatlah, kita kena fast forward kita tak boleh jalan-jalan, kita tak boleh merangkak, kalau boleh kita kena sprint kan. Jadi itu harapan kita. Dan juga kita lihat program-program kerajaan tu, MM2H, Malaysia My Second Home, mana kita galakkan pelabur-pelabur datang sini beli rumah ini. Jadi kita menyenangkan mereka bagi membeli rumah. Jangan kita rasa hari ini undang-undang lain, esok undang-undang lain. Jadi itu salah satu. Dan juga konsert musical tourism ni amat penting. Kalau kita lihat negara Saudi Arabia pun mempunyai tiap minggu ada konsert. Saya baru balik yang pergi Qatar pun mengatakan mempunyai konsert di stadium-stadium mereka, Madonna lah, macam-macam. Jadi kenapa? Walaupun mereka ni negara Islam, tetapi bagaimana mereka boleh gunakan konsert ni untuk tarik lebih ramai pelancong kualiti untuk belanja. Bukan datang sini kita nak enjoy, kita datang sini
kita galak pelancong datang ini untuk belanja besar. Ya. Dengan belanja besar ni maka prestasi ataupun ringgit, demand of ringgit akan lebih meyakinkan. Dan ini akan meningkatkan lagi prestasi ringgit Malaysia dunia. Baik, satu perbincangan yang cukup cantik. Kita bersama dengan Encik Izaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancong Domestik Malaysia BITA. Untuk itu, saudara, BIS Malaysia edisi 18 Julai 2023 berakhir di sini. Menyusul selepas ini, pastikan sahih. Terus setia bersama RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.